ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada kali ini, dan insya-Allah sambungan kita daripada kitab Fathul Majid, syarah kepada kitab Tauhid. Malam ni insya-Allah kita akan masuk bab yang ke-10, iaitu di bawah tajuk Babu la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah, ataupun maksudnya ialah larangan menyembelih binatang dengan niat kerana Allah di tempat penyembelihan binatang yang bukan disembelih kerana Allah. Dia ada beza sikit dengan bab yang sebelum ni, iaitu bab yang ke-9. Bab ke-9 ialah larangan menyembelih binatang bukan kerana Allah. Bab yang ke-10 ni menyembelih binatang kerana Allah di tempat sembelihan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Maknanya tempat tu ialah tempat orang sembelih binatang kerana benda lain, bukan kerana Allah Ta'ala. Ayat Al-Quran yang dijadikan dalil permulaan kepada bab ini ialah ayat 107 dan juga 108 daripada surah At-Taubah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. Jadi itu ayat 107 dan juga ayat 108 daripada surah At-Taubah. Permulaan kepada bab ke-10 ni penulis dia letak ayat tu. Apa maksud ayat ni? Allah Azza wa Jalla sebut walladzina ittakhadhu masjidan dirara, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang-orang mukmin, wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Orang-orang munafik itu membina masjid itu untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan antara orang-orang mukmin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan masjid itu juga digunakan sebagai tempat untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Maksudnya mereka sesungguhnya bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan,
dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ni ayat 107. Bab kita ialah larangan sembelih binatang dengan niat kerana Allah di tempat orang sembelih binatang bukan kerana Allah. Maknanya tempat tu mungkin tempat sembelihan binatang untuk berhala, tapi tiba-tiba yang jadi dalil ialah ayat larangan mendirikan salat ataupun larangan beribadah di masjid yang namanya Masjid Dirar, berdasarkan salah satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi. Kemudian ayat 108 Allah Azza wa Jalla sambung lagi cerita hal Masjid Dirar ni. Dia kata la taqum fihi abada, maksudnya jangan kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fih, dan sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lagi lebih patut untuk kamu salat di dalamnya. Masjid yang dibina di atas dasar takwa ini khilaf di kalangan para ulama, masjid mana? Adakah ia Masjid Quba ataupun Masjid Nabi? Cuma nanti kita akan tengok dalam syarah tu sebagai permulaan dulu. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dalam masjid itu kata Allah Azza wa Jalla adanya orang-orang yang ingin bersih diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Ta'ala itu sangat suka kepada orang yang ingin membersihkan dirinya. Jadi itu ayat 108 dan juga 107 daripada surah At-Taubah yang dijadikan sebagai sokongan kepada bab yang ke-10 ni. Kemudian dia datangkan hadis. Hadis yang seterusnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dengarkan dulu hadis tu. An Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadharik fa innahu la wafa'a linadharin fi ma'siyatillah wala fi ma yamliku ibnu adam. Apa maksud hadis ni? Daripada Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Dia kata dalam hadis ni, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana, telah bernazar satu orang untuk menyembelih unta di tempat nama dia Buana. Itu cerita dia. Fasa'alan Nabi, lalu Nabi pun bertanya kepada lelaki yang bernazar yang nak sembelih unta ni beberapa soalan. Antara soalan Nabi ialah hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad, adakah di tempat itu, iaitu di Buana, adanya berhala daripada berhala-berhala jahiliyah yang dulu yang disembah? Maka jawab dia, la, tidak ada. Soalan kedua, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, soalan kedua, adakah di tempat itu pernah dibuat satu perayaan daripada hari raya besar amalan orang jahiliyah? Faqalu, mereka jawab, la, tidak ada. Faqala Rasulullah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, aufi binadharik, maksudnya apa? Penuhilah nazarmu itu, maknanya jalankan nazar itu. Kemudian kata Nabi, akan tetapi tidak boleh dipenuhi suatu nazar yang menyalahi hukum Allah dan nazar perkara yang di luar hak milik seseorang. Lalu Nabi pesan kepada sahabat yang nak bernazar ni, kamu boleh bernazar dengan syarat kamu bernazar itu mestilah tidak menyalahi hukum Allah Azza wa Jalla dan bukan kamu melaksanakan nazar orang lain. Hadis ni macam lebih jelas sikitlah dengan tajuk.
Sebab tajuk kata larangan sembelih binatang kerana Allah di tempat sembelihan binatang bukan kerana Allah. Sebab soalan-soalan Nabi tu clear. Nabi tanya, di Buanah ni ada tak berhala daripada berhala-berhala jahiliyah yang disembah lagi? Jawab dia, tak ada. Ada tak di sana perayaan-perayaan jahiliyah? Jawab dia, tak ada. Maka Nabi pun suruh buat nazar itu, ataupun suruh sembelih unta yang dia dah nazarkan itu. Dalam bab ni ada 11 isu yang dibawa. Maknanya yang ditekankan oleh penulis ada 11 perkara. Perkara pertama ialah tafsiran daripada ayat 107 dan ayat 108 daripada surah At-Taubah. Sebab kalau kita tengok dari segi zahir ayat, tak ada sebut pun cerita sembelih dalam tu. Dia sebut cerita Masjid Dirar yang telah dibina oleh orang-orang munafikin bersama dengan orang-orang kafir di satu tempat, yang mana peristiwa ni berlaku dekat dengan peristiwa perang Tabuk. Nanti kita akan tengok dalam syarah. Isu kedua yang disentuh ialah maksiat itu boleh membawa pengaruh di muka bumi. Begitu jugalah ketaatan kepada Allah Ta'ala pun sama boleh bagi pengaruh di tempat itu ataupun di mana-mana bahagian di muka bumi. Yang ketiga ialah masalah yang masih meragukan, hendaklah dikembalikan kepada masalah yang lebih jelas untuk menghilangkan keraguan. Satu benda yang tak jelas, kena pergi rujuk. Ada tak petunjuk-petunjuk jelas tentang hal itu? Kalau tidak ada, tinggalkan dulu. Maknanya tak perlu buat, tak perlu laksanakan. Itu isu yang ketiga. Isu yang keempat, apabila perlu, seorang mufti sebelum memberikan fatwanya perlu mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas. Macam Nabi ni dalam hadis yang diriwayatkan daripada Thabit bin Ad-Dhahhak daripada Abu Daud ni, sebelum Nabi nak beri hukum, nak beritahu pada orang yang dia beritahu dia nak buat nazar dia sembelih unta di kawasan nama dia Buanah. Nabi tanya beberapa soalan untuk Nabi clarify, bagi jelas. Nak buat ni kena tengok beberapa isu. Maknanya isu yang keempat ni, seorang mufti. Mufti ni tuan-tuan jangan ingat mufti yang dilantik oleh sultan ataupun raja semata-mata. Mufti ni termasuklah orang-orang yang menjadi rujukan di satu-satu kawasan, hatta kawasan-kawasan kecil, hatta dalam kalangan qaryah-qaryah yang kecil. Maknanya termasuk dalam mufti ini ialah ustaz-ustaz yang dirujuk oleh masyarakat pun sama. Okay. Isu yang kelima, tidak dilarang untuk menentukan suatu tempat tertentu dalam melaksanakan nazar. Tak ada masalah nak buat nazar di mana-mana pun, tak ada masalah, selama tempat itu bebas daripada hal-hal yang menghalang boleh dibuat nazar di situ ataupun dibuat sembelihan di situ. Macam Nabi tanya kepada sahabat ni, ada berhala ataupun tidak, dan ada perayaan apa-apa yang pelik ataupun tidak di situ. Kalau ada tak buat, kalau tak ada boleh buat. Okay. Seterusnya isu yang seterusnya, yang keenam, larangan untuk melaksanakan nazar jika pada tempat itu terdapat berhala kaum jahiliyah, meskipun berhala itu tidak lagi disembah pun tak boleh. Maknanya masih lagi wujud monumen-monumen syirik yang ada di situ, tak boleh. Isu yang ketujuh, dilarang pula melakukan nazar di satu tempat jika tempat itu pernah dilaksanakan perayaan mereka, walaupun perayaan itu sudah hilang. Pun sama macam poin ke-6 tadi. Yang ke-8, tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut kerana nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Kalau buat juga, dia jadi nazar maksiat. Yang ke-9, harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrikin dalam ritual keagamaan dan perayaan hari-hari besar mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Maknanya kita perlu ada satu pendirian bila mana ada perayaan-perayaan walaupun atas nama toleransi agama, tapi bila mana dalam perayaan itu ada unsur membenarkan sembahan selain pada Allah Ta'ala, kita tidak terlibat dengan perayaan itu. Yang ke-10,
tidak boleh bernazar untuk melakukan maksiat ataupun melanggar syariat. Dan yang ke-11, seseorang tidak boleh bernazar pada sesuatu yang bukan hak milik dia. Bukan hak milik dia, dia tak boleh nazar. Contoh, dia tengok lembu orang tepi jalan, dia bernazar, kalau aku baik COVID ni, lembu ni aku sembelih. Lembu orang. Pergi dekat tuan dia, saya dah bernazar dah ni, dah habis dah kuarantin, kena sembelih lah. Lembu orang tak boleh, lembu dia baru dia boleh, harta dia baru dia boleh buat. Okey. Jadi itu 11 isu yang diletakkan di bawah bab ke-10 ni. Penjelasan bab. Okay. Dalam syarah Fathul Majid ni, syarah kitab Tauhid ni, dia bukan syarah ayat Quran dan hadis saja. Bahkan dia syarah kenapa bab tu diletakkan. Okay. Dalam syarah dia sebut, babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab larangan menyembelih binatang dengan niat kerana Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih binatang yang bukan niat kerana Allah. Dalam nota kaki dia sebut, dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan Allah Ta'ala telah memberi isyarat kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang di Najd, di satu tempat di Hijaz ni, nama kawasan dia tu Najd, dan juga di tempat lainnya sebelum mereka memeluk agama tauhid, sebelum terima Islam, dari penyembelihan mereka sebagai sesembahan kepada jin, kerana untuk meminta syafaat kepada jin itu. Amalan masyarakat jahiliyah, mereka lakukan sembelihan untuk berdamai dengan jin yang ada di kawasan tu, supaya tak kena kacau, supaya tak kena apa-apa gangguan. Jadi dia orang sembelih untuk meminta keamanan. Okay. Jadi itu antara perkara ataupun benda yang kita boleh tengok berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah dulu. Okay. Benda yang sama juga kalau kita tengok berlaku dalam masyarakat Melayu kita pun. Dia ada kaedah ataupun aplikasi yang sama, iaitu kita akan melakukan sembelihan, maknanya masyarakat Melayu dululah, untuk minta keselamatan. Cuma nak katanya, dengan sebab kitab ni ditulis oleh orang Arab, dia akan bercakap tentang situasi suasana masyarakat Arab. Dia kata untuk menggapai keredaan jin itu, mereka mengambil tempat khusus di negeri mereka untuk melakukan penyembelihan ini. Cari satu tempat khusus untuk buat penyembelihan. Samalah macam masyarakat Melayu kita pun. Kalau tak sembelih, kita buat jamuan. Kita sembelih siap-siap, kita buat lauk, kita hantar, letak dalam dulang siap-siap. Cari satu kawasan, bukit mana, gunung mana, pongsu mana, busut mana, okey, buat. Benda yang sama. Maknanya tempat tu sudah berlaku kesyirikan, sudah berlaku proses ritual untuk meminta selain pada Allah Ta'ala. Kalau kita bernazar, kita nak pergi sembelih di situ, tak perlu dan tak boleh. Bukan setakat tak perlu dengan sebab tak betul, tapi ianya diharamkan oleh syariat. Contoh, kalau orang dia nak pergi bernazar, dia pergi sampai ke Pulau Besar di Melaka. Di situ banyak berlaku benda-benda yang khurafat situ. Walaupun majlis fatwa dia orang dah keluarkan fatwa yang jelas tentang hukum melakukan nazar di kawasan Pulau Besar di Melaka. Ada orang pergi buat macam-macam ritual. Bukan setakat buat nazar je, nak panggil hantu, nak buang hantu pun di situ, nak panggil hantu pun di situ, nak cari hantu bagi kekuatan pun di situ, nak sembelih apa-apa untuk kekebalan, untuk ilmu tertentu pun di situ, termasuk kepercayaan sebahagian orang nak bayar nazar pun di situ. Jadi semuanya tidak boleh dilakukan. Nazar boleh dibuat di mana-mana tempat, dengan syarat tempat itu tidak ada unsur kesyirikan, tak ada berhala, tak ada perayaan-perayaan pelik yang pernah dibuat di tapak itu. Dan paling mudah, nazar ni boleh buat di kawasan rumah kita je kalau kita nak sembelih pun, tak perlu pergi jauh pun. Okey. Kemudian dia kata sini, maka Allah menafikan syirik itu dengan dakwah Islam ini. Segala puji bagi Allah atas hilangnya kesyirikan, bid'ah dan kerosakan ini dengan munculnya para da'i yang mengajak kepada tauhid ataupun mengajak kepada menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Dulu kalau kita tengok, antara tempat yang menjadi kawasan orang bernazar di Saudi ni, di Arab Saudi ni, sebelum tertubuhnya kerajaan Arab Saudi ni, ialah di kawasan di Madinah hari ni,
Namanya kawasan tu ialah kawasan Masjid Sab'ah, dekatnya dengan Masjid Nabawi tu. Situ dikatakan adanya kesan khandak, parit yang digali dalam peristiwa perang Khandak dulu. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang dah jadi jalan, dah ada traffic light apa semua. Cuma dulu kalau orang yang lalu, dia ada satu kawasan nama dia Masjid Sab'ah, sebab situ ada 7 masjid. Sab'ah tu maksud dia 7. Okey. Jadi laluan yang bah duk lalu, kereta duk lalu tu, yang orang parking tu, itu dulu parit. Parit tu orang ada nazar, orang akan pergi sembelih kambing situ, sembelih unta situ. Sebab rasa nazar lebih kemah kalau buat situ. Kalau buat kat rumah tak kemah. Kalau sembelih kat rumah tak kemah. Tapi kalau sembelih situ baru balik, potong daging tu, masak apa semua nak bagi orang makan, dia rasa kemah di situ. Yang tu yang dimaksudkan dalam bab kita ni. Okay. Larangan penyembelihan binatang dengan niat lillah di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang yang bukan dengan niat lillah. Perkataan la yuzbahu lillah dalam bab itu, la itu bermaksud huruf nafi, iaitu tidak boleh, yang bermaksud larangan, tak boleh sama sekali. Dan kemungkinan yang kedua ini lebih dekat. Ini dalam syarah dia kata, iaitu berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 107 dan juga ayat 108, iaitu cerita tentang Masjid Dirar. Sekarang ni nak tengok hubung kait, kenapa bab ni dikaitkan dengan ayat 107 108 surah At-Taubah. Dia kata sini, ulama tafsir mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala melarang Rasulnya untuk salat di Masjid Dirar. Kaum muslimin pun mengikuti beliau dalam larangan tersebut. Kemudian Allah menganjurkan beliau supaya salat di Masjid Quba yang didirikan sejak pertama kali di atas landasan taqwa, iaitu taat kepada Allah dan Rasulnya untuk mempersatukan kalimah kaum mukminin dan sebagai benteng, sebagai tempat berteduh bagi Islam dan pemeluknya. Untuk itu ia hadis sahih yang menyatakan, ada hadis sahih yang menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, salatu fi masjid Quba ka umrah. Ini pendapat pertama di kalangan ahli tafsir. Ayat 107 Tuhan kata orang munafik yang dah buat Masjid Dirar, yang mana masjid ni dibuat dengan tujuan nak menumbuhkan kekufuran, nak bagi kafir itu makin naik, dan nak pecah-pecahkan orang Islam, dan nak tunggu orang yang nak serang Allah dan Rasulnya. Masjid ni tak guna punya masjid. Cerita dia, orang munafik mari minta Nabi supaya rasmi masjid ni, dekat-dekat dengan nak pergi perang Tabuk. Kita tahu kan perang Tabuk ni berlaku lepas pada pembukaan kota Mekah. Okay. Perang Tabuk ialah satu perang yang panjang perjalanan dia, sebab dia berlaku di Tabuk, iaitu di sempadan di antara Syam dan juga Hijaz. Ataupun hari ni Tabuk sekarang ni duduk dalam kawasan Arab Saudi, tapi dia paling ujung, macam kita lah, Perlis paling ujung, border di antara Thailand, dia border di antara Saudi dan juga Jordan hari ini. Dan kawasan tu menerima salji sejak dulu lagi. Sebab bila mana orang kata apa, orang sekarang ni dia duk minat dengan hadis akhir zaman ni, dia duk carilah negara Arab telah dihujani salji, turun salji. Lepas tu ambil gambar orang Arab main salji di Tabuk. Tabuk tu dah lama dah salji. Zaman Fir'aun lagi duk salji dah situ. Okay. Maknanya bukan itu indikator nak kata kita makin dekat dengan kiamat. Memang kita makin dekat dengan kiamat, tapi kalau setakat guna gambar orang Arab main salji di Tabuk, kita tak pelik, sebab memang situ kawasan yang dah memang turun salji lama dah pun. Jarak dia daripada Madinah ke Tabuk ni 1000 km ataupun 700 km. Sebab memang orang yang pergi umrah daripada Jordan ni, macam saya dulu ada pengalaman pergi umrah daripada Jordan by bus ni, memang kita akan keluar daripada Jordan tu, kita akan masuk Tabuk dulu. Sebab Tabuk itulah pintu paling dekat untuk pergi ke Madinah. Perjalanan dia pada zaman Nabi dulu ambil masa sebulan pergi dan balik. Pergi sampai ke Tabuk, tunggu Rom tak datang-datang, sampai sudah akhirnya balik. Okay. Cuma cerita Masjid Dirar ni, waktu Nabi nak pergi, delegasi daripada musyrikin sikit, dia orang dah bincang dengan munafikin. Lalu orang munafik ni pun dia nak tutup niat jahat dia orang buat masjid ni, nak bagi pecah orang Islam, nak pecah-pecahkan jemaah orang Islam.
Jadi dia orang pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami nak buat satu masjid. Masjid ni khusus untuk orang sakit, untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang rumah jauh nak pergi masjid Nabi, maka dia solat sini. Jadi kami naklah jemput Nabi ni, rasmi masjid ni dengan Nabi ni salatlah sekali di sini sebagai tanda restu di atas pembinaan masjid ni. Waktu tu Nabi duk bersiap nak pergi ke perang Tabuk. Nabi kata, inna fi safar, sesungguhnya kami ni berada dalam permusafiran. Kami berada dalam musafiran. Balik daripada perang Tabuk, baru kami pergi salat. Dalam perjalanan balik, turun wahyu ayat ni. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, orang yang buat masjid, yang minta kamu salat rasmi masjid tu, yang tu tak guna punya orang. Sebab masjid tu dibuat untuk bagi berpecah, bagi berlaku kecelaruan dan juga berlaku kacau bilau. Kemudian Allah Ta'ala kata pada ayat 108, la taqum fihi abada, jangan kamu pergi di masjid tu. Nabi terima wahyu ni, Nabi hantar utusan suruh sahabat-sahabat yang tak pergi perang Tabuk bakar masjid tu ataupun hancurkan masjid tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, masjid yang kamu perlu imarahkan ialah la masjidun ussisa 'ala taqwa, iaitu masjid yang telah dibina di atas dasar taqwa, min awwali yaumin, daripada hari pertama ia dibina, ahaqqu an taquma fih, sangat-sangat berhak untuk kamu mendiri mengimarahkannya, kerana dalam masjid tu ada orang-orang yang nak suci diri, bersih diri, dan Tuhan ni dia suka dengan orang yang suka suci diri dan bersih diri. Khilaf di kalangan para ulama Masjid Quba ataupun Masjid Nabi. Cuma dalam tafsiran kebanyakan sebutnya ialah Masjid Quba. Sebab masjid ni dulu yang dibina. Sebab Allah Ta'ala kata, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin, masjid yang telah dibina atas dasar takwa pada hari pertama ia dibina. Sebab masjid pertama dibina ni ialah Masjid Quba. Tunjuk pada kita bahawasanya di sini kita boleh tengok apa hubung kait dengan bab yang nak tunjuk ni. Kalau masjid yang dibina atas niat tak betul, tak boleh salat, tak boleh buat apa-apa di situ, apatah lagi tempat sembelihan untuk berhala, lagi tak boleh buat apa-apa. Itu dia punya hubung kait dia. Kalau orang bina masjid, merujuk pada zaman Nabi lah, masjid ni tempat untuk sembah Tuhan, bukan tempat letak berhala, nama pun masjid. Tapi kalau niat tak betul, Tuhan suruh hancur masjid tu, apatah lagi nak pergi buat ibadah di tempat yang dah memang ada berhala, ataupun tempat yang orang buat perayaan-perayaan yang jahiliyah, lagi tak patut nak buat. Sebab tu ayat ni dijadikan sebagai pengukuh penguat kepada bab yang ke-10 ni. Kemudian dia cerita sikit sini. Dia kata, salatu fi masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba itu seperti mana orang melaksanakan umrah pahalanya. Sebab tu bila mana kita pergi ziarah Madinah, orang pergi buat umrah, orang akan pergi Masjid Quba sebab ada kelebihan yang jelas. Sebab hadis ni lah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga disebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba rakiban wa mashiya. Bahawasanya Rasulullah itu bila mana Rasulullah nak mengunjungi Masjid Quba, Nabi akan pergi dengan naik kenderaan ataupun berjalan kaki. Maknanya Nabi akan pergi salat sentiasa di Masjid Quba. Dalam riwayat sebut Nabi suka pergi pada hari Sabtu. Nabi suka pergi pada hari Sabtu, Nabi pergi salat di Masjid Quba, sama ada berjalan kaki ataupun menunggang kenderaan, haiwan tunggangan lah. Hari ni kalau kita tengok di Masjid Quba ni, dia ada laluan pejalan kaki yang beratap, ada atap direct sampai ke Masjid Nabawi. Cuma orang tak perasan lah, sebab orang kita ni memang tak pergi kot jalan kaki, orang kita akan naik bas juga macam mana pun. Cuma ada laluan tu lah, memang ambil masa lah sikit. Orang yang berjalan kaki tu memang jauh lah sikit terasanya. Cuma nak katanya Nabi selalu pergi ziarah. Ulama salaf telah mengatakan bahawa masjid yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Masjid Quba. Itulah yang disepakati dan itulah yang disebut oleh Ibnu Abbas, Urwah bin Zubair, Atiyah, Asy-Sya'bi, Al-Hasan dan lain-lainnya. Dan aku berkata, ini telah diperkuatkan dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu.
dalamnya ada lelaki-lelaki yang suka untuk membersihkan diri. Maknanya nak tunjuk kepada kumpulan yang awal memeluk Islam. Menurut pendapat yang lain, ada yang mengatakan masjid yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah Masjid Nabi, berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu hadis yang berbunyi, tamara rajulani fil masjid alladhi ussisa ala taqwa min awwal yawmin faqala rajulun huwa masjidu Quba wa qala al-akhar huwa masjidu Rasulillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa masjidi hadha. Hadis ni pun sahih juga, iaitu hadis cerita pada kita berlaku perdebatan di antara dua orang lelaki tentang masjid mana yang disebut dalam ayat itu. Adakah masjid itu Masjid Quba ataupun Masjid Nabi? Satu orang dia bertekak, dia kata itu Masjid Quba. Satu orang lagi kata itu Masjid Nabi. Maka Rasulullah dengar perdebatan dua orang ni, Rasulullah pun kata huwa masjidi hadza. Yang dimaksudkan dengan masjid itu ialah masjidku. Ini yang dipegang oleh Umar, Abdullah bin Umar juga, dan juga Zaid bin Thabit. Yang kata Masjid Quba tu dipegang pendapatnya oleh Ibnu Abbas. Dua-dua boleh pegang, dua-dua boleh diterima, sebab kedua-duanya menggunakan hujah yang kuat. Jadi tak ada masalah. Cuma kalau kita tengok dari segi kedudukan dua-dua masjid tu pun, antara sebab Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah tu, sampai Madinah memang Nabi dah ada niat nak buat masjid pun. Jadi kedua-duanya, Quba dan juga Masjid Nabawi, kedua-duanya termasuk secara umum dalam ayat yang disebutkan. Ibnu Katsir berkata ini benar, di mana antara ayat dan hadis ini tiada pertentangan yang jauh, kerana jika Masjid Quba telah dibangun berdasarkan atas dasar takwa sejak pertama kali, maka lebih-lebih lagi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tengok, kelebihan Masjid Nabi tu lagi besar berbanding kelebihan Masjid Quba. Kelebihan-kelebihan orang salat dalam tu, bahkan ada raudahnya, macam-macam. Okey. Jadi tidak ada isu yang besar nak kata yang mana satu lebih tepat, sebab kedua-duanya ialah pada jalan hijrah yang sama. Okey. Kemudian kita pergi kepada syarah hadis. Okey. Syarah hadis dia sebut sini, dia kata daripada Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Thabit bin Ad-Dhahhak ataupun nama lainnya ialah Ibnu Khalifah Al-Ashhali, iaitu salah seorang sahabat yang terkenal. Abu Qilabah dan lainnya meriwayatkan daripadanya. Abu Qilabah ni seorang tabi'in, dan beliau telah wafat pada tahun 64 Hijrah. Okay. Dalam hadis yang dah kita dengar tadi, kata Thabit bin Ad-Dhahhak, satu orang lelaki bernazar nak sembelih unta di kawasan nama dia Buanah. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan Buanah itu ialah satu tempat yang berada di antara Makkah dan Yalamlam. Yalamlam ni salah satu daripada tempat untuk kita miqat. Miqat bagi orang Yaman ataupun bagi orang Iraq, kalau saya tak silap. Okay. Dan ianya dekat dengan kawasan yang bernama Yanbu. Yanbu ni dekat dengan kawasan pesisir pantai dah. Okay. Kemudian dalam hadis tu Nabi tanya kepada lelaki ni, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Adakah di situ ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Ini menunjukkan pada kita bahawasanya larangan memenuhi nazar di tempat berhala walaupun setelah hilangnya. Ini adalah perkataan yang telah dinukilkan oleh para ulama daripada para sahabat pun. Tunjuk pada kita bahawasanya tempat-tempat yang berada padanya berhala, tempat-tempat yang pernah ada berhala di situ, walaupun berhala tu dah hilang, tapi orang tak buat apa-apa, orang tinggal macam tu je, kita tak buat apa-apa ibadah di situ, melainkan pihak pemerintah dengan kuasa dia bersihkan tempat tu, dia buat projek dia lain, itu cerita lain. Cuma kalau tempat tu orang dah kenali sebagai kawasan candi ke, wat ke, apa ke, kita tak buat apa-apa ibadah. Kita tak buat apa-apa ibadah. Apatah lagi kita nak buat perayaan-perayaan tertentu di kawasan tu. Sebab kalau tuan-tuan tengok, sekarang ni ada satu kumpulan, dia orang duk promote tolerance dalam agama. Di Malaysia ni tak masuk lagi. Okay. Di UAE, di Dubai, di kawasan-kawasan negara-negara tu lah, dia orang sekarang duk promote
Abraham Accord. Abraham Accord ni apa-apa? Apa dia? Dia satu perjanjian ataupun satu dasar yang dibuat di UAE ni nak bagi tolerance semua agama. Abraham Accord nama dia. Dia bukan Honda Accord, walaupun ada Accord kat belakang. Okay. Abraham Accord tu maksudnya perjanjian. Okay. Dalam projek tu apa yang dia buat? Orang Islam boleh menyambut Idul Fitri dalam kuil Hindu. Dan benda ni telah ditentang oleh sebahagian para ulama' dunia lah, terutamanya ialah Dr. Yusuf Qaradawi amat tegas dalam bab ni. Walaupun ada sebahagian ulama' menyokong bab tu. Dan kalau kita tengok ulama' yang sokong tu ialah ulama' yang memang duduk di UAE, dapat gaji dengan UAE, mungkin dia malu mata dengan pemerintah UAE kot, sebab dia bukan orang UAE pun. Saya tak nak sebutlah nama apa, sebut-sebut nanti jadi sensitif pula. Okay. Cuma nak katanya dia macam setuju, mungkin dia dah tua, dia tak larat nak bergaduh dengan pemerintah kot. Okay. Cuma apa yang dia buat agak bahaya, sebab kerana projek itu apa dah jadi pada UAE, ada setengah-setengah masjid yang dinamakan dengan nama Jesus, Mosque of Jesus apa saya tak ingat, ada di UAE. Okay. Tak ada salah pun tentang nama tu, tapi dia nak pergi kepada tolerance, maknanya semua agama sama. Islam memang diajar agama, penganut agama ni untuk toleransi dengan agama lain, tapi untuk kata kita Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha ni setara, yang tu tak boleh. Sebab yang tu berlawanan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Orang kafir nak mari ziarah tempat ibadah orang Islam boleh, dengan syarat-syarat yang diletakkan. Benda tu dibenarkan, benda tu tak salah pun. Okay. Tapi kalau kita nak pergi buat solat hari raya dalam kuil Hindu macam yang pernah dibuat, saya rasa bukan kuil Hindu, dia panggil Gurdwara, tempat orang-orang Sikh, yang dibuat di UAE tu. Okay. Pernah beberapa tahun yang lepas, baru setahun dua baru. Okay. Benda tu dibuat dengan cara normalize, nak tunjuk kita boleh normal dengan bangsa. No, tak boleh buat macam tu. Maknanya kita saja pergi pilih mana-mana pergi buat solat hari raya, tak boleh. Tapi kalau kita pergi ziarah tempat tu, tiba-tiba masuk waktu salat, dan kita pun duk tengok, kalau aku tak salat sekarang, aku tak sempat salat tempat lain, boleh tak kita nak salat di kawasan rumah berhala? Kita by personal, bukan kita rancang nak pergi salat situ, tapi dengan sebab tak ada tempat dah, yang tu boleh. Kita pergi jalan mana-mana negara apa semua, memang tak ada kawasan orang Islam, ada tempat-tempat ibadah, kita nak salat dalam kawasan berhala, yang rumah-rumah berhala, boleh dengan syarat tidak menghadap berhala. Itu dia panggil keadaan yang famani turra, dalam keadaan terpaksa dia boleh buat. Tapi kalau rancang, yang tu tak boleh. Kita beri lalu azan dulu. Okay, kita sambung sikit je lagi. Bila mana Nabi tanya kepada sahabat ni, kenapa bila mana Nabi tanya ada ataupun tidak berhala di situ, tunjuk pada kita bahawasanya kawasan tu tak boleh dibuat apa-apa. Saya sebut tadi tentang bab toleran agama. Islam menganjurkan pada kita untuk toleran, tapi tidak menganjurkan untuk kita ni punya toleran sampai kita nak tunjuk sama kita dengan agama lain. Tak. Jadi yang dibuat di Abraham Accord di UAE tu, dia nak pergi ke arah itu. Dan sebahagian daripada yang buat video ni, YouTuber ke, influencer international ni, mereka cuba promote benda tu. Sebahagian daripada mereka lah, antaranya kalau tuan-tuan tengok, antara yang sangat-sangat cuba untuk normalizekan benda ni ialah satu orang. Dia ada channel dia, nama dia Nas Daily. Tuan-tuan boleh tengok, dengan muda, orang muda tahu lah. Okay. Dia terkenal dengan only 1 minute. Video-video dia pergi mana-mana only 1 minute. Okay. Dia tu orang Arab, Muslim, Palestin, tapi dia memang orang kata apa, pluralism. Semua dia boleh pergi, semua agama dia boleh pergi. Okay. Jadi yang tu tak boleh. Kita nak pergi salat, kita bercadang nak pergi salat di tempat rumah berhala, tak boleh. Benda tu tidak dibenarkan. Kalau kita terpaksa sebab tak ada kawasan lain dah, kita boleh salat dengan syarat tidak menghadap berhala. Itu bukan saja-saja kita nak, tapi dengan sebab terpaksa. Tapi untuk duduk buat amalan agama kita, tak boleh. Salat ke apa-apa semua tak boleh. Apa-apa saja. Contoh baru ni, saya bukan nak kata tentang nazar, semua benda pun tak boleh.
bila mana matinya penyanyi di India yang terkenal, perempuan, Lata Mangeshkar mati. Dia punya mati sebab Covid, tapi kerajaan dia buat macam-macam lah, macam orang besar lah. Okay. Datanglah beberapa orang pelakon-pelakon Bollywood yang Muslim datang majlis tu, pergi dekat mayat kawan tu, angkat tangan berdoa. Doa apa kita tak tahu. Okay. Tapi dia pergi berdoa. Shah Rukh Khan ni pun bukan ustaz kita nak ikut, walaupun dia ada datuk di Malaysia. Cuma nak katanya dia buat macam tu, jadi keliru. Dia pun memang dah terkenal dengan keliru dah pun. Okay. Tapi kita tak boleh. Kita boleh pergi majlis kematian mana-mana orang agama apa boleh pergi. Okay. Tapi untuk kita pergi berdoa tak boleh. Benda tu tak boleh. Benda tu tak dibenarkan. Macam ada satu video orang viral baru ni, hari pertabalan Raja Thailand ke apa, ada satu orang ulama baca doa, siap baca Fatihah hari. Yang tak tahannya yang Buddha tu pun angkat tangan kau. Yang dua orang lelaki bini tu, dah lah kawan tu playboy paling hebat di dunia tu. Tuan-tuan tahu Raja Thailand yang tu. Okey. Dia angkat tangan. Mungkinlah dia minta doa dengan semua agama. Okey. Tapi berprinsip lah. Tapi memang payah. Oh, nak pertahan prinsip, tambah pula kawan tu pemerintah yang tinggi. Okey. Cuma nak katanya kita tak boleh mendoakan supaya dia nak bagi. Kita kena doa hidayah. Kalau dia pandai, yang baca doa tu pandai, dia bacalah Quran Arab. Sebab Raja Thailand tu confirm tak faham bahasa Arab pun. Doa suruh kawan tu masuk Islam. Sebab Thailand tu kaya, Raja Thailand tu dia kaya, dia antara top 10 yang kaya di dunia ni. Okay. Cuma nak kata kita tidak boleh mendoakan apa-apa kebaikan pada orang kafir, melainkan mendoakan hidayah pada mereka. Kalau dia orang dah mati lah. Okay. Kalau dia orang tak mati lagi, setakat nak doa supaya sembuh sakit itu dibenarkan. Okay. Cuma nak katanya tak boleh ada apa-apa usaha untuk menyamaratakan agama Islam. Kalau dalam bab kita bincang tadi pun tak boleh bernazar di tempat yang dah tak ada berhala pun tak boleh, apatah lagi nak buat benda-benda yang lain. Okay. Jadi setakat itu saja, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Ya. Okey. Dia pertama nak kena bahas dulu isu qada salat tu. Okey. Qada salat sebab apa? Dalam mazhab, qada salat ni sebab kita terlupa ataupun sengaja tinggal. Okey. Pertama, terlupa memang boleh qada salat dengan sebab tidur pun semua. Okey. Dan yang kedua, kita sengaja tinggal, itu tak disepakati oleh para ulama untuk qada. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia suruh qada lah. Okey. Jadi kalau kita tak salat di rumah berhala kerana takutkan fitnah tu, maka kita orang kata apa, tinggal dengan sengaja lah, sebab memang kita ada sebab tu. Okay. Tuan-tuan kena tengok di antara itulah, di antara realiti. Macam soalan tadi dia tanya, kalau kita salat menimbulkan fitnah. Memang zaman sekarang kalau salat jadi fitnah rumah berhala tu. Tambah-tambah kalau dia orang pemimpin tertentu, dia pergi salat situ. Sebab tu dalam satu asar juga, Umar Al-Khattab dia tak salat waktu buka apa nama ni, buka Palestin tu, gereja-gereja Kristian. Ada sebahagian padri tu minta dia solat kat dalam, dia ambil wuduk dekat dalam gereja, tapi dia solat kat luar. Sebab dia kata, aku bimbang ianya menjadi ikutan kepada orang akan datang. Dari segi hukum boleh kalau kita terpaksa ataupun dah ketat sangat, tak ada waktu lain dah kita nak salat, ataupun waktu terlampau sempit sangat, tak ada tempat lain dah, situ je. Okay. Cuma kalau waktu panjang dan kita boleh salat kat tempat lain, kita pilih untuk salat kat tempat lain lah. Okay. Maknanya kalau kita nak qada, benda tu dibenarkan oleh sebahagian. Bagi golongan yang memegang kata ada qada untuk salat yang kita tinggal dengan sengaja. Okay. Tapi kalau kita nak pegang untuk tidak qada, maka kita kena cari tempat yang paling terpencil lagi untuk kita salat. Okay. Jadi itu ialah option dia. Memang kena tengok juga atas dasar fitnah tu. Itu juga antara benda yang kita kena baca jugalah, bukan pakat salat semata-mata je. Tapi nak katanya tetap ada perbezaan pada isu tu, iaitu pada golongan yang pegang ada qada dan golongan yang pegang tak ada qada. Kalau kita nak pegang ada, kita buatlah, maknanya kita salat di tempat lain lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.